Okay. So itu antara teknik. Ada banyak teknik lagi. Tapi kita bagi sikit. Saya nak you test dulu. So sekarang ni balik nanti you identify siapa kontak-kontak number yang lama sangat tak call, you susun, you buat retargeting, you call, gunakan teknik yang sama. Kan? Tapi kalau boleh telefon siang lah, sebab malam-malam macam ni kadang-kadang orang nak rehat everything kan. Okay. Kadang-kadang orang tanya, bila waktu yang paling sesuai nak call, betul tak? Okay. Saya biasanya akan call selain daripada waktu solat. Waktu solat tu setengah jam sebelum atau setengah jam selepas saya tak call. Contoh waktu solat zuhur sekarang 1:30 kata kan. So rasanya satu suku tu saya tak call lah. Sampailah 1:45 atau kedua. Sebab saya assume dia pergi surau ke masjid ke solat. Dan kalau boleh kita pun pergilah juga kan. Kita punyalah tak nak call orang sebab tunggu apa? Nak tunggu dia habis sembahyang. Kita tak sembahyang. Pelik juga kita sekarang ni. Okey. Okey. Second topic saya nak sentuh pasal konsep hibah konsep punya application. Okey. Lepas tu macam mana kita nak open kat orang. Hari ni saya nak dua lah kalau sempat. Saya nak dia macam ni. Yang mencabar sebenarnya adalah you nak start conversation pasal takaful tu tak? Itu yang susah. Jadi saya nak ajar you macam mana you nak jumpa dia, you nak start. Okay, ada banyak teknik. Ada banyak teknik. Okay, nak straightforward terus pun boleh. Okay. Dan pada saya untuk sekarang ni dengan viral apa boceh semua everything, saya rasa it is good to start terus. Tapi bukan gunakan takaful terus. Sebab kita sebenarnya nak share pasal pengurusan harta pusaka ataupun estate planning, perancangan harta pusaka kan. Jadi dia punya big topic dia kita panggil estate planning. Okay. Kenapa panggil estate? Okay. Apa beza real estate dengan estate? Kau jangan estate pokok kelapa sawit pula. Okey. Real estate tanah. Estate harta pusaka. Kalau orang tu ada rumah masa dia hidup, rumah dia tu dipanggil real estate. Tapi kalau dia dah meninggal dunia, real estate tu dah jadi estate dia. Maksudnya estate tu adalah harta pusaka. Harta setelah meninggal dunia. Estate. So, kalau planning, perancangan. Estate planning, perancangan harta pusaka. Okey. Dia punya big topic adalah estate planning. Dia punya lagi narrow down lagi adalah dia punya how tu. Namanya nak aplikasikan. Dan dekat how ni perlukan tools. Tools lah ni sebenarnya pakai hibah takaful. So, kalau katakanlah you jumpa prospek, you terus nak cerita pasal kat sini, dia tak nampak the bigger picture. You faham maksud saya? Tugas kita adalah nak bagi dia nampak bigger picture dulu. Contoh, macam you nak cerita pasal bilik air dalam satu rumah. You jangan terus zoom pergi ke bilik air tu ataupun bilik mandi bilik. Katalah bilik tidur. You zoom terus ke bilik tidur, jangan. You kena cerita dulu rumah dia macam mana. Pintu dia macam mana, keadaan luar macam mana, dan masuk ke ruang tamu, barulah ke zoom ke bilik. Sebab bila talk about estate planning ni, sebab kita tak tahu dia dah ada ke belum. Tak tahu ni. Tapi yang ni, kalau ikutkan track record sekarang ni, data-data sekarang ni, tak ramai yang tahu benda ni. So lebih baik atau lebih senang kita nak share benda yang orang tak tahu daripada benda yang ni kebanyakan orang dah tahu. Pasal insurans takaful orang dah tahu. Tapi yang kebanyakan yang ni tak tahu. So apa yang you boleh share adalah dia punya proses. Okey, kita refer kepada arwah
arwah abang Okey. Apa isu utama dia? Satu. Bukan tak tiba. Isu utama kes abang ni. Satu. Rebutan harta. Okey. Perebutan harta. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia harta. Tak ada wasiat. Sebab dia tidak diuruskan suatu. Yes, sebab point dia sebab dia tak diuruskan sewaktu hidup. Kenapa tak diuruskan sewaktu hidup? Agak-agak. Tak tahu terfikir. Sebab tak terfikir. Dan cara dia meninggal pun cara mengejut. Kalau katakanlah orang tu dah sakit, semua everything mungkin, oh tak boleh ni, aku rasa macam tak lama ni, doktor kata pun lagi 2-3 bulan, sakit kuat kan. So dah boleh uruskan siap-siap, masih hidup. Tapi kalau macam jenis orang Abang dengan Ashraf Sinclair ni, dia pergi mengejut. Bila dia pergi mengejut, kebanyakannya yang pergi mengejut ni, dia tak ready buat benda macam ni semua. Dia expect benda tu lambat lagi. Okay. Jadi apa jadi bila tak ready buat benda ni, menyebabkan orang yang berkaitan, waris-waris tak tahu apa proses dia. Betul tak? Bila tak tahu apa proses dia, masing-masing akan buat assumption lah. Jam terus pergi ke dia punya end point dia, iaitu harta tu lah. Ni macam mana, tu macam mana kan? Ni turun ni. Dia sebenarnya kalau kita tahu proses tu, saya rasa takkan jadi macam tu. Jadi, okey, bila kita jumpa prospek, katalah lelaki, kita nak gunakan kes arwah abang punya sampel ni sebagai sampel, kan? Sebagai sampel. So, kalau lelaki, kita kena fokus kepada dia punya wife, supaya jangan sampai wife dia jadi macam kes ni. Faham tak? Okay? So maksudnya kena tanya dia. Contoh you jumpa sembang-sembang terpenting, nak tanya kau tahu kan kes yang arwah abang kan, yang pasal adik dia ni semua penting kan. Sebab kebetulan adik dia pun artis juga, jadi orang tahu. Saya rasa kalau sekarang ni masih orang tahu lagi, masih fresh lagi. So kan, kau rasa agak-agak kenapa jadi macam tu? Tanya dia. Dan dia tahu, kita dah bincang tadi, kenapa jadi macam tu? Tak uruskan semasa. Sebab dia tak uruskan masa, dia tak buat planning masa dia hidup. So macam mana buat planning? Tanya dia. Kau tahu tak macam mana buat planning? Kau tak tahu, kau nak share. Itu je permulaan conversation. Okay. Sebelum nak share pasal planning tu, kita cerita juga, kita boleh go through satu step, nama dia, kalau berlaku kematian, apa patut kena selesaikan dulu. Ni page ni. Pertama, kena buat apa? Usai jenazah. Okey, ataupun macam ni. Semula saya nak bagi you nampak proses dia. Sekarang katalah you dah build up repo, dah jumpa rating kan. Lepas tu you switch cerita, kan? Bang, kebetulan kita jumpa ni, awak nak tanya, kau pernah ada siapa-siapa dengar tak? Apa ada siapa-siapa ajar atau share tak pasal nak uruskan, nak buat estate planning? Kan? Kalau tanya tak pernah pula, kenapa? Kau jadi ejen estate planning? Tak adalah. Cuma sebab kita dengar kan kes abang tu. So aku sekarang ni, aku dah start belajar kan. Dan aku rasa setiap orang perlu tahu benda ni. Kalau tidak, ada risiko apa? Jadi bini jadi macam tu lah, bergaduh. So jadi tak syok lah, tak best sebab bergaduh kan. Lepas tu barulah you cakap, you offer dia, tak apa macam ni, aku nak share kau satu benda. You gunakan saya sikit ni, you tunjuk kat dia. Okay. Sebenarnya ramai orang tak tahu, nampak benda ni semua orang tahu, tapi sebenarnya ada yang tak tahu. Bila meninggal dunia, apa patut kena buat? First, urus jenazah dia. Lepas tu settlekan hutang dia. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Cuma kat sini saya tak masukkan satu lagi step. Apa? Selepas uruskan hutang, sebelum wasiat, harta sepencarian. Harta sepencarian. Okey.
tu harta secarian tu macam mana? Jadi settle. Harta sepencarian. Lepas tu dah settle harta sepencarian, baru tengok ada wasiat ke tidak. So kalau tak ada wasiat, masuk gunakan hukum faraid lah. Tapi kalau katakanlah waris semua muafakat, nak bagi sama rata ke apa, tu pula ikut waris. Kalau katakanlah waris kata ikut faraid lah semua. Tapi apa cabaran dia? Apa cabaran dia? Kos pengurusan. Pertama, kos pengurusan. Second, masa panjang. Ketiga, pentadbir harta. Siapa yang nak uruskan? Okey. Satu lagi, ilmu harta pusaka. Ilmu pasal nak manage tu. Okey. Ramai orang kadang-kadang confuse. Bila harta pusaka dia pergi mahkamah syariah. Sedangkan yang uruskan kat mana? Dekat 3. Siapa tengok saya punya video yang urus harta pusaka tu, Amanah Raya? Saya tengok dah. Nanti you tengok. Ada 3 tempat untuk, ada 3 organisasi yang mengeluarkan surat kuasa. Pertama, Amanah Raya. Kedua, Pusat Pusaka Kecil, Pejabat Tanah. Ketiga, Mahkamah Tinggi. And detail dia ada dalam video tu. Ada orang, siapa? Saya dah record dah. You boleh tengok. Okay. Tapi untuk kita punya konteks adalah macam mana kita nak masuk ni. Sebab untuk buat semua tu perlukan tools, perlukan duit. Dan sekarang ni kita tahu bila meninggal dunia je apa jadi? Bila meninggal dunia je, ni pula. Bila meninggal dunia je apa jadi? Harta beku. So bila harta beku, macam mana kau nak gunakan duit tu untuk bayar semua benda? So tengok pula, harta tu 2 juta ke, bawah 2 juta ke, atau 2 juta ke, atau cash saja ke? Dan saya rasa kebanyakan sekarang ni, kalau you jumpa orang yang income 8,000, 9,000, 10,000, household. Household ni maksudnya laki bini combine income 10,000 lah katakan. Agak-agak aset dia lebih 2 juta. EPF je berapa EPF? 10,000. Okay. Rumah lagi. Rumah ikut market price. Kalau mereka meninggal 20 tahun lagi, apa? Mungkin rumah tu dah jadi 1 juta lebih. Rumah saja dah 1 juta lebih value dia. EPF lagi dia 2 juta. So 2 juta pergi ke Mahkamah Tinggi. Nampak? Okey. Sebenarnya kalau you faham kat sini proses ni, saya tak nak cerita detail kat sini, panjang nanti. Cuma saya nak shortcut. Kat sini ramai orang silap satu benda je yang menyebabkan proses tu jadi lama. Siapa tahu? Kalau ada benda tu, dia boleh bypass banyak benda. Dia tak buat wasiat. Bila, okey, apa function wasiat? Berapa takbir? Apa function wasiat? Wasiat adalah arahan terakhir si mati. Faham tak? Pesanan terakhir si mati kepada waris dia. Okey. Saya ada sampel. Ada sampel. Tapi saya rasa next week kot saya cerita kalau sempat. Saya ada sampel. Contoh wasiat, nak buat surat wasiat macam mana. Dan kita boleh offer kita punya prospek suruh buat wasiat free je. Sebab ada template ni. Saya ada 2 jenis. Satu yang simple je. Ni. Itu dia buat kat Amanah Raya. Tak, buat sendiri je. Okey, kadang-kadang orang silap tau. Dia ingat macam kalau wasiat ni memang nak kena apa? Memang nak kena bank lah, nak kena apa? Matikan stamp lah, lawyer lah. Tak payah. Kan? Wasiat ni sebenarnya kalau katakanlah you buat tulis tangan kat kertas A4, sign, ada saksi. Jadi, valid. Ya. Saya pernah jumpa seorang ejen tu uruskan harta pusaka mentua dia dekat Temerloh, dekat Maran Pahang.
dia jumpa satu lawyer tu, lawyer mahkamah syariah tu, mahkamah yang uruskan tu, dia kata sebenarnya wasiat ni, yang orang Melayu kita ni nampak wasiat tu terlalu complicated. Sebab apa? Ada orang-orang yang menjual servis tu, dia akan buat seolah macam benda tu terlalu susah. Dia jadi menjualkan, okey kalau kau nak senang, kau ambil dengan aku buatkan. Sebenarnya boleh tak buat sendiri? Boleh. Dan saya ada template dia. Yes. Tapi kalau wasiat tu kan, 1/3 tu yang kita wasiatkan yang boleh kepada bukan waris. Tapi yang lagi 2/3 tu kalau baru akan ikut faraid dan Nanti dulu, itu konteks lain. Itu konteks pembahagian. Ini bukan konteks pembahagian, ini konteks wasiat. Apa maksud wasiat? Pesanan terakhir. Okey. Dalam wasiat tu ada beberapa arahan. Sekarang ni wasiat. Wasiat. Okey. Dalam ni ada arahan. Arahan pertama apa? Rumah untuk anak. Lantik wasi. Nombor 2 baru pembahagian. Faham tak? So, wasi ni yang akan bypass banyak benda. So, katakanlah sekarang ni, okay, now proses dia, bila nak uruskan harta pusaka ni, dia kena pergi ke pejabat pusaka kecil. Okay. Ataupun pejabat mahkamah tinggi. So, dia akan panggil semua waris untuk bicara lah. So, katakanlah wasi ni, isteri ni, katakanlah isteri ada wasiat. Okey, ni normally akan tanya ni, si mati ada tinggalkan wasiat tak? Ada, ni dokumen dia. Dia pun baca. Oh, dia baca, okey, sekarang ni kalau ikut wasiat, si mati melantik isteri sebagai wasi. Okey. Dan tengok kat sini semua saksi ada. Katakanlah saksi pun memang dia kena ada saksi semua everything. So, dia terima wasiat ni, automatik wasi tadi tu, isteri tadi akan dapat probate. Probate. Surat kuasa. Kan? Grant probate. Kat situ dia. Bawah, nampak? Dekat bawah. Bukan. Itu akta probate. Kalau dia ada dokumen pelantikan wasi tu atas. Nampak? Sebab tu bezanya kalau ada dokumen pelantikan wasi, apa dokumen pelantikan wasi? Wasiat lah. Dokumen pelantikan wasi tu adalah wasiat lah. So dalam wasiat tu ada tulis, okey, saya dengan ini melantik isteri saya, nama, IC, alamat sebagai wasi pertama. Sekiranya ditakdirkan dia meninggal dunia, kan, orang kedua kan, orang ketiga kan, bla bla bla. Dan katakanlah ditakdirkan semua meninggal dunia, yang keempat amanah raya. Dan kita lantik amanah raya pula. Tapi amanah raya tu yang mungkin nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah. Boleh buat macam tu. Nak lantik terus amanah raya pun boleh juga. Okay. So kalau lantik amanah raya nanti, so orang yang bagian yang mengeluarkan surat kuasa tu akan lantik amanah raya sebagai pemegang, tak, yang akan pegang surat kuasa tu lah, pemilik surat kuasa tu. So apa guna surat kuasa ni? Kan? Nampak? Korang pun tak faham kan? Sebab tu, you kena faham benda-benda ni semua, barulah yang boleh fahamkan orang. Okey, saya tak nak cerita pasal skrip-skrip semua kemudian, sebab asasnya korang pun tak faham lagi. Okey, yang tadi tu kita reset balik. Kecuali yang phone call tadi teruskan lah. Okey, now saya nak terangkan dulu ni. So, big topic dia pasal estate planning, kan? Estate planning kita masuk pasal proses. Proses kita masuk pasal wasiat. So now apa maksud wasiat? Pesanan terakhir si mati. So dalam wasiat tu ada apa? Itu yang patut you tahu. Dia ada apa? Pertama, lantikan wasi, lagi pembahagian dan ataupun pesanan-pesanan lain. Contoh, dia suruh jaga ni, jaga hak semua, everything. Contoh macam you nak suruh pembahagian, tapi sebelum pembahagian ada apa? Sorry, bukan pembahagian. Nombor 2.
hutang dulu. Contoh macam orang ni ada hutang, dia ada hutang ni, you kena bayar, ni hutang ni kena bayar. Kan? Sebab tu hibah takaful saja belum tentu menyelesaikan masalah. Ramai ingat semua main hibah je, tak boleh. Sebab apa beza hibah dengan nomini? Okey Now katakanlah macam you bagi hibah pada wife, hibah takaful. Isteri ada hak untuk tak bayar hutang you. Sebab apa? Sebab duit tu dah bagi kat dia. Tapi kalau kita bagi dia sebagai wasi, duit tu bukan hak dia. Duit tu kena settlekan hutang dulu dan termasuk pada undang-undang faraid. Nampak tak? Beza sikit je, salah tik je. Salah tik jadi dia punya semua, salah tik juga jadi orang lain punya. Sebab tu kena betul-betul advice. Jadi bila kita jumpa prospek, kita kena tanya dia apa tujuan dia ambil. Katalah tujuan dia ambil untuk settlekan hutang, then lebih baik letakkan wasi instead of hibah. Tapi nanti bini pula bising, habis tu saya punya bahagian macam mana? Dan ambil 2 polisi. Betul lah, satu hibah, satu saya ada orang tanya itu, saya tak ingat. Tapi saya tak tanya lagi company. Boleh tak satu polisi tu buat dua-dua? 50% satu polisi 1 million, 50% tik hibah, 50% wasi, tapi orang yang sama. Saya tak check lagi dengan bahagian produk. Nanti saya check. Sebab ada orang tanya saya itu. Apa? You tanya? Ada orang tanya itu, saya lupa. Tapi saya take note soalan tu. Saya betul fikir, ya betul juga buat apa nak ambil banyak-banyak polisi? Kan? So ambil 2 polisi, ambil 1 polisi, tapi penerima seorang. Tapi 50% hibah, 50% wasi. Tanya boleh tak? Kalau boleh cun juga tu. Kalau tidak akan ambil 2 lah. 2 polisi. Okey. So dalamnya wasi. Apa guna wasi? Untuk dapatkan surat kuasa. Okey. Apa pentingnya surat kuasa tu? Apa function surat kuasa tu? Tak tahu Okey, now. Bila meninggal dunia, harta semua jadi beku. Okey, macam mana boleh beku? Sebab owner dia dah mati. Bila owner dia mati, kena beku. Kalau tak beku, takkan ada orang lain boleh ambil. Sebab tu dia freeze kan. Sebab yang berkuasa kepada harta tu dah mati. Jadi somebody yang hidup perlukan apa? Perlukan surat kuasa untuk cairkan balik. Sebab tu perlunya ada surat kuasa. Faham tak? Macam mana dapat surat kuasa tu? Siapa yang bagi? Mahkamah. Sama ada amanah raya, sama ada pusat besar kecil ataupun mahkamah tinggi. Faham? Selagi tak settle kan lah. Tak, dia tengok lepas orang tu declare. Kalau ada tak report mati. Kalau katalah bank ni report mati, kata okey sekarang ni somebody bagi tahu death. Dia automatik mati lah. Atau contoh meninggal accident, keluar paper. Banking akan check. Ada tak akaun dekat sini? Nombor IC keluar kan dekat katalah orang tu nama accident mati, keluar surat khabar. Orang bank mesti akan check. Dia ni ada tak akaun dekat bank katakan. Orang bank check. Tapi katakanlah macam tak tahu, sempat lagi keluarkan. Sebab tu ada orang bagi cadangan kan, dia bagi tips lah, dia kata dia suruh pasang kat wife, kalau katalah meninggal dunia, ambil ATM card ni, keluarkan dulu duit selagi boleh. Tapi kena ingat duit tu pun sebenarnya duit apa? Duit harta pusaka. You jangan simply nak guna. Takut nanti tak pasal bapa isteri masuk syurga, tiba-tiba isteri masuk neraka. Lepas tu malaikat tanya, siapa yang suruh buat macam ni? Suami saya. Suami sekali masuk. Tak pasal-pasal kan? Okay? Sebab tu kita kena clear part ni. Okay? Hibah takaful bukan satu saja secara penyelesaian. Tak. Tengok keadaan. Kalau katakanlah memang kita nak bagi isteri
untuk bypass semua proses faraid itu semua, yes, pakai hibah takaful. Tapi kalau kita untuk settlekan hutang, tak semestinya pakai hibah takaful. Okey? Clear? Lepas tu barulah lebih pembahagian, distribution dan apa dan arahan-arahan lain lah. Lepas tu sign, saksi 2, sign. Kan saksi lelaki 2 orang. Kalau perempuan kena 4 orang. Dan waris tak boleh jadi saksi. Waris faraid tak boleh jadi saksi. Katakanlah anak atau wife jadi saksi tak boleh. Penerima faraid, penerima bahagian tak boleh jadi saksi. Ha? Jiran tak apa lah. Yang siapa yang kita kenal. Jiran-jiran je boleh lah. Okey, saya nak tanya tadi apa? Asif tanya pasal wasiat 1/3 kan? Okey, itu dekat mana? Bahagian. Dekat pembahagian. So dia tulis kat situ, saya nak letak 1/3 daripada harta saya bagi kepada wakaf ke masjid ni, bla 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 bla. Then dia keluarkan 1/3 tu. Tapi katakanlah you punya arahan, semua harta saya nak diserahkan kepada anak yatim. So tak valid benda ni. Tak valid. Kecuali waris semua setuju, okey tak apalah. Kan? Sebab aku pun kaya daripada kau kan, tak apalah. Sebab ada orang tak tahu, dia ingatkan dia pun wasiat tu dia boleh wasiatkan ikut suka hati dia. 1/3 lah. Tu yang you kena. Wasiat ni adalah arahan terakhir. Dalam wasiat ni ada 3 benda. Latihkan wasi, settlekan hutang dengan pembahagian. Hasrat kita nak bagi macam mana. Dan kita dalam hasrat tu pula, kita boleh maksimum 1/3 daripada total harta kita boleh bagi kepada siapa yang kita suka. Contoh mungkin ada anak angkat, mungkin kita pernah ada makcik ke pakcik yang jaga kita dulu masa kecil kan. Dia bagi boleh. Dan benda tu tak boleh kontes. Waris tak boleh kontes. Maksimum 1/3 tak boleh kontes. Tapi kalau orang tu nak bagi semua pergi ke waris bukan faraid, tak boleh. Maksimum dia kaki 1/3 je. Balance. Sebab saya ada tengok pengajian ada orang cakap wasiat tak boleh bagi kepada waris. Sebab waris dia dah dapat Memang lah. faraid. So bahagian wasiat tu tak boleh ambil. Betul tu. Wasiat yang 1/3 tu hanya untuk bukan waris. Yang 2/3 baru waris faraid. Kita ulang balik. Siapa waris faraid? Mak, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Tengok ni dulu. Ni yang mati. So ni ibu. Sebab apa? Sebab ibu jari. Senang nak ingat. Okey. Ni ayah. Sebab apa ayah? Kau diam. Aku makan geram dulu daripada kau. Okay. Yang ni pasangan. Yang ni anak lelaki, anak perempuan. Senang tak nak ingat? Tu je. Ni je waris faraid. Bila tak ada anak lelaki, bila tak ada ayah, baru dia akan pergi ke tempat lain. You download iFaraid, you test. Pergi ke mana? Okey? Faham tak? Itu asas dia yang kita kena tahu lah. Dan you jangan terperanjat, ada orang langsung tak tahu benda ni pun. Dan ada orang ingatkan wasiat ni, tak penting wasiat, tahu-tahu lah, buat ikut faraid je lah. Memang ikut faraid, tapi nak uruskan proses tu. Sebab tu wasiat ni yang paling penting, yang paling penting sebenarnya bukan pasal perintah pembagian ni semua. Perintah pembagian ni paling senang, saya mengarahkan semua harta saya ikut faraid. Full stop. Yang penting ni nombor 1. You kena latih wasi. Sebab wasi tu ada surat kuasa. Surat kuasa telah yang laku untuk pergi bank keluarkan duit, pergi EPF keluarkan duit, pergi ASB keluarkan duit. Nama tukar. Nama si mati. Okey, rumah. Bila meninggal si mati, MRTT cover katakan. So bila MRTT cover, nama rumah nama siapa? Masa si mati. Kalau kata nak jual ke apa, boleh tak? Tak boleh. Somebody kena take over. Siapa yang take over? Wasi take over. Sebab dia dapat surat kuasa.
Nama transfer pergi ke wasi dulu, barulah nak buat macam mana. Nak jual ke nak apa ke? Nak transfer berwaris-waris ke? Sebab tu surat kuasa tu lagi penting. Ramai ingat, orang semua sekarang ni fokus kat mana sebenarnya? Bila kita sembang, fokus kat pembahagian ke fokus kepada wasi? Wah sebenarnya ni 1/6 satu everything kan. Tapi dia tahu tak sebenarnya yang paling penting adalah wasi. Kau sembang-sembang proses pembahagian semua everything kan. Duit masih beku lagi. Nak cerita apa? Faham tak? Duit masih beku lagi, nak cerita apa? Sebab tu fahamkan proses. Tugas kita sebenarnya adalah nak bagi tahu setiap orang bahawa setiap orang patut kena ada wasiat dan lantik wasi. Lepas tu bagi arahan untuk settlekan hutang. Bila tang hutang, tanya dia, so ada duit tak nak settle hutang? Tak ada. Aku ada cara. Walaupun kau tak mampu nak settlekan hutang masa hidup, tapi bila mati kau tak ada hutang. Apa? Nampak tak macam mana kita cerita pasal wasiat, tiba-tiba masuk pula part takaful. Nampak? Ini namanya masuk cara halus. Dan dia tak boleh, katalah dia tak percaya kat takaful lah. Okey, apa instrumen lain sebelum takaful? Tanya dia. Oh, aku ada simpan dalam bank. Kau nak simpan dalam bank apa? Yang tu berbeku, yang pun beku. Ha? Okey, trustee, betul? Trustee tak transfer apa? Dia buat trustee. Dia masuk dengan duit siap-siap account bank. Tak apalah, apa raya dia masukkan sekitar rumah bank. Berapa? Dia masukkan 200,000. Okey, mana lagi cerdik? Masukkan lamsam 200,000 ke? Atau ambil takaful, mati pun dapat 200,000? Ada. Memanglah boleh kita masuk dalam akaun amanah 200,000 selepuk. Lebih baik 200,000 tu masuk dekat ESB. Masuk ESB kan 200k, katalah 6%. Tengoklah kalau PM baru ni berapa aku tak tahu. Kan. Okey, 6% berapa? 12,000. 12,000 ni kalau 11,000 ambil takaful berapa dapat? 1,000. Berapa dapat? Million kan? Berapa? 2 juta boleh dapat? Million lah. Katalah 2 juta lah. Ambil 2 juta. So kau nak letak 200,000 pada trustee ke nak letak 2 juta pada trustee? Dah. Pakai duit siapa? Dah. Boleh nampak kita cerdik sikit. Kan? Lepas tu saya nak you naikkan you punya ilmu macam ni supaya dia nampak, ush, terror juga kau ingatkan dah lama tak jumpa aku, makin tak terror. So tak sia-sialah kau call aku update phone number. So sebab tu saya nak you datang every week kat sini, you upgrade sikit-sikit benda-benda yang orang luar tak tahu, kita tahu, supaya dia nampak kita ada value. Barulah dia nak jumpa kita, nak merujuk pada kita. Sebab tu jangan jual dulu. Kita kena identify problem dan kita bagi tahu apa solution dia orang. Barulah dia akan minta kita sebagai rujukan. Okey? Boleh? Tu cara macam mana nak applykan hibah ni. Kita nak jual hibah, memang betul kita nak jual package hibah, tapi macam mana kita nak masuk? Kita nak masuk dengan cara wasiat, sebab setiap orang perlu ada wasiat. Dan setiap orang perlu ada lantik wasi. Dan nak lantik tadi, dan nak uruskan tadi, kita tahu apa nombor satu cabaran dia? Tak, first kali kos. Wasi ni, katalah harta ada kat JB, ada kat Kelantan, ada kat ni, ada kat KL lagi. Dia kena turun tak nak uruskan dengan local council pula, dengan pusaka kecil tempatan. Kena settle kan. So ulang alik, kos ulang alik, siapa nak bayar? Jadi bila dapat duit hibah ni, Ellie boleh uruskan lah. Okay. Sekarang ni dah 70 bilion sangkut. Dan kita pula, saya sendiri pun sama dulu. Saya pun silap, saya sampai saya minta maaf dekat saya punya abang. Sebab masa tu baru dia meninggal dunia, adik-beradik ada kenduri kat rumah kan. So abang saya dah start tanya lah. Biasalah, banyak sangat tengok drama Melayu kan. Ngong betul. Tapi abang saya pun cakap, sebenarnya ada ustaz beritahu dia supaya cepat, sementara adik-beradik ada. Saya pun tak tahu, masa bapak saya meninggal.
Saya cakap nantilah dulu kan. Apa saya sibuk nak settlekan benda ni kan. Okey. Tapi sebab semua adik-beradik nak hold dulu, so abang saya pun diam je lah. Okay, then mak saya pula meninggal. Tapi lepas tu baru kita, selepas dah setahun lebih, setahun 2 tahun kot, barulah bincang balik, bagi ikut bagi masing-masing lah. Sorry, masa tu, masa bapak saya meninggal, kita meeting, agree untuk bagi kat mak saya. Sebab masa tu mak saya sakit dan mak saya memang perlukan duit. Jadi masing-masing agree untuk bagi. Cuma tanah je bagi, siap. Cash semua bagi kat mak. Lepas tu mak meninggal. So bila mak meninggal, duit ada lagi, barulah kita buat kita buat cepat lah. Dia dah settle semua meninggal. Masa malam tu ke 2-3 hari lepas tu berkenuri, terus bincang bagi siap. Okey. Dan lepas tu juga saya minta dengan abang saya, sebab saya suruh buat lambat. Sebab masa tu yang masa mak saya meninggal baru saya belajar benda ni. Kena buat cepat. Bila paling bagus sekali cerita pasal benda ni? Bila? Tak, katakanlah meninggal je, bila patut kena cerita pasal harta pusaka, nak bincang? Why malam tu? Kenapa malam tu kena bincang terus? Sebab semua ada. Kan? Jadi you cakap dengan you punya klien ni, prospek, you kena beritahu. Kalau kata ada orang cakap, kubur mak merah lagi, kubur bapak merah lagi, cakap dia, kau jangan banyak sangat tengok cerita Melayu. Kan? Kena uruskan cepat-cepat. Sebab apa itu ke? You tak tahu tau. Hutang satu hal. Hutang okey. Yang mencabar adalah waris berlapis. Waris berlapis. Okay, ni katakanlah ayah. Ni ayah So dapat ada ada isteri. Sekejap. Katalah ini suami Ini suami. Ada ibu, katakan. Ada ibu, ada ayah, ada isteri, ada anak lelaki, anak perempuan. So delay. Katalah dia tinggalkan 2 juta. So dia bahagian dia lah. Berapa bahagian ibu kalau 2 juta? 1/6. Cuba kira.